azan solat maghrib berjemaah, kemudian sambung kembali pengajian kita, iaitu ibadat korban, hukum dan cara pelaksanaannya mengikut mazhab Imam Syafi'i. Pada pertemuan yang telah lalu, di antara yang kita kongsikan adalah jenis binatang yang boleh dibuat korban, iaitu ada 3: unta, lembu, kerbau, kambing. Jadi kerbau satu kumpulan dengan lembu. Unta, lembu, kerbau dan kambing. Kemudian setiap jenis binatang itu mestilah menepati syarat. Yang pertama, mestilah umurnya cukup. Ada 3 jenis, ada 3 tingkatan umur, ada 3 umur mengikut jenis binatang. Unta mestilah genap 5 tahun, nak masuk tahun yang ke-6. Lembu, kerbau dan kambing biasa genap 2 tahun dan ke atas. Dan kambing biri-biri genap 1 tahun ataupun tanggal gigi susu. Jadi ada 3 umur mengikut jenis binatang, 5, 2 dan 1. Kemudian berdasarkan hadis Nabi, yang mana baginda Nabi bersabda, la tadhbahu illa musinnatan, janganlah kita menyembelih binatang melainkan cukup umur. Musinnah itu ditafsirkan syarahkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Tidak boleh kita menyembelih binatang melainkan yang cukup umur mengikut kategori. Maka oleh sebab itu tidak sah haiwan korban yang saiznya besar tetapi umurnya belum cukup. Lembu saiznya besar tapi umur dia belum cukup 2 tahun. Begitu juga dengan kambing biasa, saiznya nampak macam lebih daripada umur, tetapi hakikatnya umurnya belum cukup, belum cukup 2 tahun, maka tidak sah. Dalam arti kata lain, ibadat korban dia tak sah, tak dapat pahala ibadat korban. Kalau gitu boleh sembelih boleh. Dia jadilah sembelihan biasa. Kalau dia bagi daging itu dapatlah pahala sedekah. Jadi kerana korban ini adalah satu ibadat, ada unsur ta'abbudi, penghambaan. Jadi apa yang diperintah itulah yang kita buat. Dia bukan ikut selera. Mungkin orang bayangkan daripada seekor kambing lebih baik kita beli ayam 1,200 tu, berapa ratus ekor dapat. Lagi ramai orang dapat, lagi banyak. Jadi kerana ibadat korban ni adalah satu ibadat yang berunsur ta'abudi, kita terima seperti mana, kita buat seperti mana yang diarahkan, maka tak boleh kita adjust ikut logik akal. Kemudian berkongsi binatang korban, kata pengarang Umdatus Salik wa Umdatun Nasik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wa la tujzi'u syatun illa an wahidin. Boleh berkorban seekor unta untuk 7 orang dan seekor lembu untuk 7 orang. Manakala tidak boleh berkorban seekor kambing kecuali untuk seorang. Jadi disebut jelas dalam hadis ini, unta 7 orang, maksudnya ada 7 bahagian. Lembu pun sama, kerbau pun sama juga 7. Adapun kambing hanya untuk 1 nama ataupun seorang sahaja. Sekiranya
lembu, unta ataupun kerbau lebih daripada 7 orang, contohnya 8 orang, maka kesemua sekali tidak mendapat pahala ibadat korban. Sebab dia lebih daripada had. Mestilah paling kecil tu 1/7. Dia tak boleh jadi 1/8. 1/8 lagi kecil daripada 1/7. Jadi kalau begitu, maka dihadiahkan, dihibahkan, ditamlik, dimilikkan. Bahagian orang yang ke-8 tu dimilikkan, ataupun duit dia tu dia bagi. Ataupun kalau tak boleh, kena cari binatang yang lain. Dimilikkan tu maksudnya mungkin duit dia bagi bahagian yang ke-7 tu kongsi 2, dihadiahkan. Ini duit saya ni, saya hadiahkan ke awak, tahun ni awak buat korban. Supaya nak jadikan 7 juga. Jadi bahagian dia bagi duit dia kepada isteri dia. Jadi awak separuh, saya separuh. Jadi suami tadi, dia bagi bahagian dia kepada isteri. Maka yang penama tadi, peserta korban tadi, contohnya isteri tadi, dia dapat pahala korban. Adapun suami dapat pahala sedekah. Sedekah. Lalu siapa yang berhak ke atas daging? Yang berhak ke atas daging adalah penama ataupun peserta korban lah. Jadi dia tak boleh satu bahagian lembu tu dipecah pula kepada 2. Dia kena milikkan, hibah, hadiahkan. Sama juga dengan seekor kambing. Tidak sah seekor kambing ada 2 atau lebih nama. 2 ataupun lebih. Sama juga macam tadi, dia boleh hadiahkan bahagian dia kepada salah satu, mungkin pasangan dia. Kemudian satu nama saja, kambing. Kambing menyamai satu bahagian lembu ataupun satu bahagian unta atau satu bahagian kerbau. Kemudian perkongsian 7 orang pada seekor lembu. 7 orang pada seekor lembu. Okey, lembu ada 7 bahagian. Okey, kemudian masuk 7 orang. 7 orang tu niat pelbagai. Berbeza-beza. Masing-masing ada niat. Contohnya, bahagian yang pertama niatnya nak buat korban. Orang yang kedua nak buat akikah. Yang ketiga nak buat nazar. Yang keempat dia nak makan sendiri. Yang kelima dia nak jual. Yang keenam nak buat kenduri kahwin. Yang ketujuh nak buat kenduri doa selamat. Pokoknya ketujuh-tujuh itu niat yang berbeza. Adakah dibolehkan? Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, maka tidak menjadi masalah. Dalam seekor lembu itu pelbagai niat. Seekor lembu pelbagai niat. Dan tidak disyaratkanlah kena seekor lembu tu, apa kita kata, kena satu keluarga. Kalau niat yang berbeza-beza tu kena satu keluarga. Contoh keluarga A, yang ni ayah dia, kemudian mak dia niat lain, kemudian menantu dia niat lain. Nak kena satu keluarga. Tak disyaratkan lah. Maksudnya kalau kita open seekor lembu, orang lain, orang luar lah maksudnya, nak masuk pun boleh. Kalau soalan dia, boleh tak niat yang berbeza? Biasanya orang nak akikah lah, biasanya. Jawapan dia boleh. Kemudian persoalan yang kedua, adakah pihak masjid nak menguruskan? Tu dia terimalah dengan niat yang berbeza. Kena tanya dululah. Sebab dari sudut pengurusan, mungkin dia agak sukar. Jadi kalau dia kata awak kalau nak buat akikah ataupun nak buat makan sendiri ke, awak cari orang yang sama niat macam awak. Nak buat makan sendiri lembu tu. Carilah siapa yang nak buat makan sendiri lembu tu. Seekor lembu tu untuk pihak masjid ni dia wakil beli je. Wakil beli, wakil sembelih, lapar. Contoh jadi yang ini lembu ni memang orang nak ambil.
dia nak punya, dia nak apa, nak bawa makan ke apa, memang dia bukan nak niat korban, boleh lah. Ataupun yang akikah tu kadang pihak AJK bagi tahu kalau nak buat akikah boleh, tapi buat kambing lah. Kita lembu ni kita nak korban, ikutlah terpulang lah pada pihak masjid. Jadi kalau kita pihak masjid kata tak apa, tak ada masalah, kita boleh lah, boleh masuk. Jadi yang kalau niat yang berbeza-beza itu boleh, tidak menjejaskan, tidak menjejaskan. Cuma dari sudut pengurusan, dekat mana susah dia? Susah dari sudut diagihkan daging, ataupun bahagian masing-masing. Bila kita kata dia nak buat makan, dia nak buat walimah, dia nak buat kenduri ke apa, jadi lembu tu kita dah lapar tu kita asingkan. Ni daging, ikutlah berapa kilo, ni 60 kilo, ni daging saja. Ini tulang, ini organ. Kemudian setiap satu bahagian tu pecah 7. Sebab ada 7 orang, pecah 7 dulu. Ada 7 pemilik kan, 7 peserta. Tulang pecah 7, organ pecah 7. Kulit, kalau nak kulit pun pecah 7. Kalau nak kulit juga. Jadi lepas tu baru boleh dia asingkan. Okey, ni yang nak makan sendiri dia bagi sama adil lah. Kalau daging tu 70 kilo solid, 70 kilo daging, maka seorang 10 kilo contohlah. Jadi seorang, ataupun 140 kilo, jadi seorang 20 kilo. Okey, yang nak buat kenduri tu dia nak semua, 20 kilo bagi dia dulu. Yang dia nak berjual, bagi dia dulu. Maksudnya dari sudut pengurusan susah sikit lah, susah. Tapi kalau nak buat, kalau pihak masjid bersetuju, tak ada masalah. Jadi soalan ni, boleh tak niat berbeza pada seekor lembu? Boleh. Hatta kalau salah satu daripada 7 bahagian tu masuk orang kafir pun boleh. Contoh orang Cina kan, dia masuk satu bahagian tu, boleh tak saya nak masuk, saya nak makan daging fresh, segarnya, boleh, tak masalah. Boleh. Yang dia tak boleh korbannya kan, dia nak kena Islam. Jadi dia nak daging tu, dia kata susah nak cari daging fresh ni, halang-halang you all buat korban, saya mau selit satu dia nak, boleh, tak ada masalah. Cuma dia nak milik dia sendirilah, nak makan ke suka hati dia lah. Jadi tidak akan merosakkan baki 6 yang lain. Kalau 6 korban, 1 nak makan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Jadi cuma terpulang kepada pihak pengurusan, pihak pengurusan. Jika salah seorang rakan bahagian kurban meninggal dunia, maka urusan bahagiannya mengikut keputusan waris. Dia dah bayar 800 atau 900, kemudian belum dia dah bayar duit 900 untuk satu bahagian. Kalau lembu itu belum dibeli, maka duit itu dipulangkan balik. Sebab itu adalah duit pusaka, duit peninggalan lah. Contohnya, seorang ayah nak buat korban, dah bayar duit kat masjid RM900. Belum buat korban, belum beli lagi. Ayah dia meninggal, mungkin 5 Zulhijjah contoh, ataupun 1 Zulhijjah ayah dia meninggal. Duit dah bagi kepada AJK. Jadi AJK dia tak boleh sewenangnya, dia tahu orang tu meninggal, dia tak boleh teruskan. Maksudnya dia tak boleh proceed terus, dia kena tanya waris. Ni ayah awak ni ada masuk satu bahagian lembu ni. Macam mana awak semua waris sepakat nak teruskan ke, ataupun awak nak balik? Kalau dia kata kami nak balik, jadi kita pulang balik lah. Sebab duit itu, binatang tu belum disembelih lagi, dan ayah dia meninggal sebelum ibadat tu dibuat, maka duit itu terus jadi duit pusaka. Jadi duit pusaka. Maksudnya kena tanyalah. Kalau dah beli, lembu dah beli, pun kita buat rundingan.
Sama ada nak teruskan ke ni? Ni ayah awak dah bayar, kita pun dah beli dah lembu dah. Tiba-tiba salah seorang waris kata tak apalah, saya beli bahagian tu. Jadi duit dia, anak dia tu, dimasukkan dalam bahagian pusaka. Duit korban tu nama dia, nama anak tu lah. Boleh. Seorang yang telah membeli satu bahagian dari 7 boleh memindah milik bahagiannya kepada orang lain secara jual atau hibah. Kita dah join lah korban. Kemudian sebelum sampai waktunya kita ditimpa satu musibah. Ahli keluarga masuk hospital, nak guna duit ni. Duit tak ada, kuih tak ada dah. Jadi kita nak jual bahagian yang kita dah bayar tadi, kambing contohnya, 1,200 ataupun satu bahagian 900 tu. Kita nak jual dengan orang. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting korban kita tu bukan nazar. Sebab kalau nazar, dia dah wajib. Dia dah nazar lah. Saya nazar tahun ni saya nak buat korban satu bahagian atau seekor kambing. Dia dah bayar. Tiba-tiba dia ada musibah. Boleh tak dia nak jual bahagian dia? Tak boleh. Sebab dia dah apa? Benda tu dah jadi hutang Allah lah. Dah terkeluar daripada pemilikan. Macam sebelum ni kita kongsi, korban nazar, daging dia wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang bernazar tak boleh ambil, orang biasa pun tak boleh ambil. Yang boleh hanyalah fakir miskin, sebab korban nazar. Korban nazar. Jadi kalau dia nak jual bahagian dia kepada orang lain, boleh. Baru ni pun ada kat tempat saya, dibeli 3 bahagian. Dia bukan ada musibah. Bila masjid dah tutup penyertaan, contohnya dah cukup 8 ekor lembu dah. Tiba-tiba ada seorang dia baru nak join, baru nak join. Jadi kawan ni yang dia ada 3 bahagian ni, dia pun tolonglah kawan lagi dengan menjual satu bahagian. Tak apalah, awak nak masuk korban. Pasal kalau dia tak jual, orang tu tak dapatlah join korban kat tempat dia sendiri. Tak apa, dia jual, saya jual bahagian saya. Saya ada 3 bahagian, saya jual satu pada awak. Jadi tinggal tukar nama je lah nanti. Duit dibagilah kepada orang yang dah beli 3 tu. Dia nak beli satu bahagian. Jadi boleh. Kemudian seseorang yang telah membeli bahagian korban boleh menukar niatnya dari korban kepada sebab lain. Dia beli satu bahagian, asalnya korban. Kemudian sebelum hari raya korban tu, rumah dia salin, lahirkan anak. Jadi dia masa bayar tu, akad korban. Kemudian dia jumpa balik AJK, saya nak tukar, saya nak buat akikah. Sebab rumah saya baru salin ni, akikah untuk bayi tu lah. Boleh, tak masalah. Boleh. Yang penting bukan nazar, itu je. Bukan nazar. Maksud nazar ni korban wajib. Korban wajib. Kemudian tertib keutamaan berkorban. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa syatun afdalu min syarikatin fi badanah. Seekor kambing lebih afdal dari perkongsian seekor unta. Seekor kambing. Wa afdaluhal badanatu summal baqarah. Dan seafdal-afdal korban seekor unta, summal baqarah, kemudian seekor lembu, summal da'nu, kemudian seekor biri-biri, summal ma'zu, kemudian seekor kambing. Jadi kata pengarang kitab Umdatus Salik, yang paling afdal di antara satu bahagian lembu ke, satu bahagian unta ke, satu bahagian kerbau, nak dibandingkan dengan seekor kambing, maka seekor kambing lebih afdal. Afdal ni maksudnya dari sudut besar ganjaran. Tadi kita dah sebut, seekor kambing menyamai satu bahagian lembu, sama. Sebab tu kalau orang dia tak buat akikah kambing, kadang-kadang ialah kambing 1,200, 1,300, ikut saiz. Kalau dia beli satu bahagian, 800 boleh dapat. Jadi ada beza dalam 300-400 lah. Sama juga boleh. Maksudnya akikah tak semestinya kena kambing. Sebab seekor kambing sama dengan satu bahagian lembu. Okey, kalau dia ini cerita dia ada rezeki lebih lah. Maksudnya duit tak ada masalah. Dia nak join satu bahagian lembu atau dia nak seekor kambing.
maka seekor kambing lebih afdal sebab memang solid. Seekor kambing tu dia punya. Dia tak kongsi-kongsi dengan orang lain. Kemudian memang satu lagi lebih mahal lah. Duit yang terkorban pun banyak juga. Duit pun berbeza. Pahala sudah semestinya berbeza. Jadi itu kalau tak ada masalah keuangan lah. Jadi kalau ada mungkin ada limit ke, ada had dia punya nak join korban tu, at least dia masuk lah. Mungkin satu bahagian lembu pun tak apa. Boleh lah. Okey. Jadi seafdal korban first kali tadi, kalau ikut seekor tu, unta paling afdal. Seekor unta tu dia punya. Seekor unta. Tak tahu harga unta berapa kat Malaysia. 6,000 ada. Tak tahu Lembu 5,000 ke 6,000 biasanya. Unta saya tak pastilah. Kalau 6,000 tu maksudnya saya nak buat korban ni seekor unta. Contoh tempat tu memang ada offer lah unta. 6,000 tu, contoh 6,000 harga dia. Dia seorang dia je. Itu paling afdal lah. Paling afdal. Yang kedua, turutan yang kedua lembu. Mungkin 5,000 atau 5,500. Seorang ni seorang, bukan satu bahagian, seorang. Lembu satu terus. Seekor tu memang dia seorang punya. Yang ketiga, biri-biri. Kambing, biri-biri. Yang keempat, kambing biasa. Yang kelima, satu bahagian unta. Dan yang keenam, satu bahagian lembu. Maksudnya lembu, unta, lembu, kambing biri-biri, kambing biasa. Kemudian, satu bahagian unta, satu bahagian lembu. Lembu dengan kerbau dia sama. Dia sama level ya. Jadi maksudnya unta, lembu atau kerbau. Lembu dan kerbau tu tangga yang kedua. Kenapa unta lebih utama? Sebab unta dia lebih banyak daging dia, lebih besar. Kenapa kambing biri-biri lebih utama daripada kambing biasa? Kerana daging dia lebih sedap dan lebih lembut. Lebih sedap dan lebih lembut. Kambing biri-biri. Biasa buat kambing perap. Biasanya guna kambing biri-biri. Kambing biri-biri 6 bulan ke atas boleh dah boleh tanggal gigi susu. 6 bulan ke atas dah boleh tanggal. Jadi orang kadang dia kambing biri-biri tu umur 8 bulan, 9 bulan dah tanggal gigi, dia boleh sembelih. Dia boleh sembelih. Jadi itu ikut keutamaan. Kemudian ada juga keutamaan warna. Warna binatang pun memainkan peranan dari sudut ganjaran pahala. Ini yang seperti mana dia tengok para ulama berdasarkan hadis Nabi. Yang pertama sekali putih, kemudian kuning, kemudian coklat, kemudian merah. Yang kelima tumpuk hitam putih. Yang keenam hitam. Lalu para ulama mengatakan, kenapa warna ni mempengaruhi keafdalan, keutamaan keutamaan. Yang pertama, dikatakan perbezaan warna binatang ni memberi kesan kepada kualiti daging. Kualiti daging. Maksudnya kalau binatang lembu yang warna putih, daging dia lebih kualiti daripada yang warna hitam. Itu dikatakan begitu. Yang kedua, kerana husnul manzar, kerana sedap mata memandang. Lembu yang warna putih, kambing yang warna putih, maka lebih seronok kita tengok. Lebih seronok. Jadi kita kalau pergi pilih binatang korban, kadang orang yang berjual ni dia tak tahu. Dia dijual je lah. Jadi kita yang belanja yang tahu kalau ada pilihan lah. Contohnya lembu semua saiz sama, lebih kurang. Jadi ada warna berbeza-beza. Kita ambil yang warna putih. Ambil warna putih. Tapi kalau tak ada, apa yang ada je lah. Jadi tapi kalau ada warna hitam tapi gemuk. Kemudian ada juga seekor lembu putih tapi kurus. Yang diutamakan saiz dulu. Maksudnya warna ni tak adalah
kita nak tekankan sangat. Yang paling utama saiz lah. Yang penting dia cukup syarat, kemudian saiz dia besar. Maksudnya bila saiz besar, harga pun mahal, banyak daging kita boleh sedekah. Banyak daging boleh sedekah. Jangan cari yang kurus-kurus. Pergi ke kandang, tanyakan penjual tu, saya nak yang ngam-ngam cukup syarat korbannya. Murah sikit. Lembu 4,000 ada tak? 4,000 kadang malu dengan orang luar. Orang Pakistan ke. Cari dia punya korban kadang satu bahagian 1,000. 1,000 ringgit satu bahagian. 7 bahagian 7,000. Memang cari lembu yang besarnya. Besarnya. Kemudian korban dengan seekor haiwan jantan lebih afdal daripada seekor haiwan betina. Jadi ada jantan betina. Yang jantan lebih utama, lebih afdal. Kecuali kalau si jantan tu banyak mengawan. Dia kalau banyak mengawan dia tak jadi afdal. Contohnya dia binatang apa panggil? Baka. Induk. Baka seekor dia je 20 betina. Jadi kalau pada ketika itu dia tak jadi afdal. Pasal dia banyak mengawan sebab binatang yang banyak mengawan ni daging dia kurang baik. Kurang baik lah. Yalah kita makan je kan. Tak tahu daging dia kan. Yalah kita belajar lah maksudnya ikut kitab. Para ulama mengatakan binatang yang banyak mengawan kurang kualiti, kurang baik dagingnya. Biasanya pun baka orang tak akan jual. Orang tak akan jual lah baka. Kemudian, okey, itu settle bab binatang. Kena kita tengok praktis muamalat pembelian haiwan korban. Dalam ibadat korban ni, ada beberapa amalan ataupun ada beberapa amaliah supaya yang kita kena pelajari supaya ibadat korban tu dia sah lah, senang cerita sah. Di antaranya muamalat jual kita nak beli binatang korban tu. Macam mana? Kita nak beli apakah lafaz dia? Kita bukan pergi ke kandang dia pun. Kita bagi ke AJK je duit kita. Jadi macam mana akad dia tu? Kemudian yang kedua ada korban. Yang ketiga ada pengagihan daging. Jadi semua sekali tu kita nak tengok supaya ibadat yang kita buat itu menepati. Jadi kita nak beli haiwan korban tu, apakah akad yang kita gunakan? Yang pertama kita guna akad salam. Salam ni akad tempahan. Macam kita tempah baju, tempah perabot. Macam-macam lagi lah kita buat kan. Itu namanya akad salam. Dia buat saya menyerahkan duit saya RM900 contohnya kepada pihak pengurusan masjid. Dan saya menempah seekor kambing ataupun satu bahagian daripada lembu untuk dibuat korban. Ataupun seekor lembu terus untuk dia family dia kan. Dia kumpul akad salam, akad tempah. Biasanya yang kita gunakan selain akad salam adalah akad wakalah, wakil. Akad wakil dalam kitab ni ada disebut bahagian belakang ni. Yang belakang dia, saya dengan ini bersetuju menyerahkan wang sebanyak RM900. Sebab kita 900 kan. RM900 kepada pihak pengurusan korban Masjid Daing dan mewakilkan mereka untuk membeli. Tengok. Kita serah duit, kemudian sebut wakil. Saya menyerahkan duit berapa sekian-sekian dan mewakilkan pihak mereka untuk membeli dengan wang tersebut seekor kambing, satu bahagian dari seekor lembu, satu bahagian daripada seekor kerbau. Ikutlah apa yang dia tawarkan dan apa yang kita nak. Kalau dia ada lembu, satu bahagian lembu. Kemudian saya juga mewakilkan mereka untuk meniatkan ibadat korban, menyembelih, mengagihkan daging korban dan semua perkara yang berkaitan dengan ibadat ini dengan bayaran kos pengurusan RM50 satu bahagian. Contoh
Ada RM100, ada RM50. Jadi itu akad wakalah. Akad wakalah supaya clear. Kita bagi duit ke pihak pengurusan AJK korban, kemudian kita wakilkan dia beli. Kena sebut, saya mewakilkan pihak haji, pihak tuan, pihak masjid, pihak pengurusan korban. Kalau kenal nama senang lah. Pada tuan imam kita, Imam Zaidi, untuk membeli seekor kambing. Jadi itu akad dia lah. Tapi saya kira mungkin di masjid ni ada, sudah dibuat lah akad dia. Kemudian bahagian yang berikutnya mengenai keaiban, kecacatan binatang korban. Seperti mana yang kita sebutkan, ibadat korban ni adalah satu ibadat yang mesti dipatuhi syarat dia. Binatang dia kena macam ni, tak boleh macam ni. Di antara syarat yang patut kita patuhi adalah binatang itu disyaratkan salamatul udhiyah. Selamat daripada aib, anil uyubillati tanqusul lahma. Selamat binatang korban kita itu daripada aib yang boleh mengurangkan daging. Binatang kita itu selamat daripada aib atau kecacatan yang boleh mengurangkan daging. Maka tidak boleh berkorban dengan haiwan yang tempang, yang buta, yang sakit. Sekiranya perkara-perkara itu, tempang, buta, sakit itu dia sedikit, maka dimaafkan, boleh. Okey, yang pertama kita tengok binatang korban ni yang kita nak korban, dia mesti selamat. Maksudnya dia mesti bebas daripada penyakit, kurang daging ataupun kecacatan. Sebab kita nak korban ni, kita nak buat yang terbaik. Kalau contoh yang pertama, tempang. Binatang korban kita tu tempang. Tempang yang ketara tempang dia. Tempang yang ketara tempang dia. Macam mana kita nak tahu tempang dia tu ketara ke tidak? Macam mana kita nak ukur binatang lembu kita tu tempang ke tak tempang? Okey, ukuran dia sekira-kira kalau dia berjalan bersama sekawan, lembu sama-sama lembu, maka dia ketinggalan. Maksud tempang dia tu tempang yang ketara. Kawan-kawan dia semua dah pergi ke depan. Kawan-kawan dia semua dah pergi ke depan, baru dia sampai. Sampai rumput pun dah habis, kawan-kawan pun nak balik semula. Dia pun tak jadi makan. Baru sampai patah balik semula. Pasal dia jalan slow. Walhal tempang ni tak adalah mengurangkan daging. Tempang dia cacat kaki lah. Tapi dia tak kurangkan daging. Tapi kenapa tak boleh? Sebab hadis Nabi kata tak boleh. Itu je. Sebab kita kata ini adalah ubudiyah. Penghambaan kita. Apa yang Nabi kata tak boleh, kita kena ikutlah. Nabi kata tak boleh tempang yang ketara tempang dia. Lalu ketara tempang dia, para ulama buat satu garis panduan. Binatang yang kalau dia berjalan sama-sama, dia tertinggal. Binatang kan pergi mana-mana kan, sama-sama kan. Jadi dia tertinggal dengan kawan-kawan dia. Grup dia dah sampai, dah makan, dah habis makan, dia baru sampai. Kadang kawan dia baru dah habis makan nak balik lah. Dia pun ikut balik sekali. Tak jadi makan. Yang kedua, yang buta, yang jelas butanya. Contohnya ada selaput putih yang menutupi mata dia. Jadi dia tak nampak kawan dia pergi mana ni. Dia nak makan belah mana ni. Ingatkan makanan, rupanya bukan makanan. Rupanya sampah contohnya. Ataupun kayu ke dia gigit kan. Jadi tak nampak. Tak nampak. Kalau dia masih nampak, dia rabun, maka itu masih sah lagi. Jadi kita ni, kita peserta lagi tak tahu lah. Kita bagi duit kepada AJK. AJK yang pergi ni, takkan kita nak suruh lembu tu catwalk. Bukan catwalk lembu Kau walk lah. Nak suruh dia berjalan jap, boleh tak suruh dia berjalan jap? 10 meter ke saya nak tengok. Kita memang maksudnya tengok secara zohir. Mungkin dia pusing-pusing gitu je lah dalam ruang dia tu kan. Tapi limit lah. Pengetahuan kita, pandangan kita tu mungkin terhad. Penjual tu kena amanah. Itu je lah. Penjual Penjual ni banyak mana binatang dia tahu. Yang mana cacat, yang mana kurang, yang mana cukup umur dia tahu.
Dia tahu. Ada seorang kawan tu memang dia menternak. Sebut je. Yang ini dia boleh tahu. Yang ini kurang dia kat sini, umur dia berapa. Yang ini tahu. Sebab dia kata kadang lebihkan jaga binatang daripada jaga anak. Jaga anak. Jadi penjual kena amanah. Kena amanah. Kemudian sakit yang jelas sakitnya. Binatang korban yang kalau terlalu ketara sakit. Contoh terlalu kurus. Kurus disebabkan sakit. Tak nak makan. Kerana dia ada ditimpa penyakit. Lalu dia tak nak makan, dia kurus sangat. Tak boleh buat korban. Kalau kita pergi, tengok lembu orang offer murah sangat. Tengok kurus je, jangan kita. Dia memang nak jual aja. Kita tengok kurus sangat. Tulang punggung dia tu nampak. Memang kurus. Maka tak boleh. Tak sah dijadikan korban. Ataupun dia diserang penyakit. Contohnya, kudis. Penyakit itu makan daging. Merosakkan daging. Maka tak boleh. Tak boleh. Maksudnya, sementara dia berpenyakit tu tak boleh dijadikan binatang korban. Kalau boleh diubati, maksudnya dia ubat dulu lah. Dia bagi ubat. Jadi tahun depan dah okey, boleh lah. Bukan selamanya tak boleh. Macam kalau dia memang tak boleh tu, memang tak baik, sembelih biasa je lah. Kita dulu ada seorang budak tu yang bela kerbau. Siapa nama dia tu, yang dia kerbau dia yang bertanduk semua tu. Ada orang syuting gambar dia tu lah dengan kerbau tu. Banyak mati kerbau dia, kena penyakit. Bukan dia je lah kena, ramai orang. Dekat Malaysia lah, kat Malaysia. Dia kena penyakit. Saya lupa apa nama penyakit dia tu. Jadi banyak mati. Sehingga kan orang yang bela kerbau 2 tahun lepas tak silap. 2 tahun lepas. Orang yang bela kerbau pun kerbau dia tu belum kena, tapi dia sembelih terus. Takut dah kena. Mati terus. Memang gemuk-gemuk kerbau semua. Besar-besar. Memang besar-besar. Kena penyakit lah. Kena penyakit cacing. Bila kena penyakit cacing pun sama. Rosak. Rosak. Kadang kena dekat kantung susu dia. Kantung susu dia. Ataupun asalnya luka. Tanya kawan, ada lembu tu dia bebaskan dekat kebun sawit. Kebun sawit. Jadi dia terkena duri pokok sawit tu. Jadi lama-lama benda tu menjadi bisul, menjadi bengkak lah. Akhirnya merosakkan daging. Merosakkan daging. Jadi tak boleh, tak sah dia jadi buat korban. Jadi kaedah dia, mana-mana keaiban yang mengurangkan daging tak boleh buat korban. Binatang tu tak boleh buat korban. Kemudian dia tengok mengurangkan daging tu kat bahagian mana. Contoh telinga. Dia yang paling ketara telinga. Pasal orang tagging kat telinga. Orang tagging kat telinga. Dia binatang, lagi binatang import. Dia sampai tu dia ada tagging lah. Nanti kita pula pindahkan ke satu kandang lain. Contohlah dia ada kuarantin ke apa. Tagging pula tempat lain. Yang lama tu tak buka. Nanti pergi pula tempat lain, dia tagging pula benda lain. Maksudnya kadang-kadang ada 2-3 tagging kat telinga dia. Okey, telinga ni dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam telinga ni, binatang yang terputus telinga atau terputus sebahagian telinga walaupun sedikit. Sikit telinga. Sikit terputus. Mungkin satu jari gini kerana hilang sebahagian telinganya walaupun sedikit hilang, maka tidak sah dibuat korban. Maka tidak sah dibuat korban. Telinga. Okey, ada tak solusi? Ada solusi dia. Solusi dia kita taklid mazhab Imam Abu Hanifah. Dia hilang dia telinga tu, daging dia hilang. Contoh tagging tindik dia tu, tagging tu dia tarik. Tapi kalau dia tebuk, itu bukan hilang. Kerana dia tebuk kan. Kemudian benda tu jadi berlubang. Kemudian mungkin dia makin lama makin besar. Itu tak hilang daging dia. Dia yang memang daging dia tak ada ni. Dia tarik ke pun tersangkut. Lembu tu jalan ke satu bahagian hilang secubit tu hilang. Itu namanya hilang. Tapi kalau dilubangi tindik ataupun terbelah gini, tapi masih ada lagi. Terbelah daging tu terbelah. Telinga dia terbelah. Tapi masih ada, cuma tak cantum. Itu namanya tak hilang. Dia hilang ni memang tak ada.
Ini kalau telinga, satu bahagian ni tak ada. Atau sikit. Dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, tak sah dibuat korban. Tidak sah dibuat korban. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau telinga tu dia tengok. Kalau dia kurang 1/3, boleh buat korban. Kurang 1/3. Kalau ni telinga, anggaplah boleh buat bagi 3 bahagian. Kalau yang hilang tu sikit ni je. Tak sampai 1/3, masih boleh dibuat korban. Sebab bawah 1/3 dalam mazhab Imam Abu Hanifah masih dikatakan sikit. Boleh. Tapi kalau orang yang nak bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah, dia kena ikut cara sembelihan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sembelih wajib baca bismillah, sebut nama Allah. Yang kedua, tak boleh sembelih pada hari 13 Zulhijjah. 10, 11, 12, 3 hari je. Mazhab Hanafi dia 3 hari je. Kita 4 hari kan. 10, 11, 12, 13 boleh. Ini orang yang nak bertaklid. Contohnya lembu dia, kambing dia ke dapat, telinga dah tak ada lah. Nak pergi return balik, orang dah tak layan lah contohnya. Dia pun taklid mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian dia janganlah sembelih pada hari yang terakhir, hari tasyrik. Dan yang kedua, nak sembelih tu baca bismillah. Okey lah. Sebab dia ikut syarat binatang mazhab Hanafi, maka cara sembelih pun kena ikut mazhab Hanafi juga. Mazhab Hanafi juga. Itu satu solusi lah. Pasal telinga ni benda yang kebiasaannya lah. Di tagging tu di telinga. Kita tawakus sebentar bagi laluan azan fardu isyak. Tadi telinga tadi. Jadi telinga kerana dia satu bahagian yang kecil dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, walaupun sedikit daging dia hilang, gugur, maka dia dikira sebagai satu keaiban. Satu keaiban. Maka kalau telinga ni kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak. Macam tadi kita kata tempang, itu agak sukar untuk kita tengok, untuk kita cek. Tapi kalau telinga, secara zahir kalau kita pusing lah, kalau kat binatang tu, kita boleh nampak lagi. Maksudnya dia punya tiba-tiba peha dia nampak macam terkurang je, nampak. Okey, kalau dalam telinga tadi kita kata kalau betul berlaku, maka boleh ditaklid dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Sekiranya yang kurang daging itu kurang daripada 1/3, dia masih dikategorikan sebagai sah dibuat korban. Masih sikit. Kalau lebih 1/3, ini dah telinga 2/3 tak ada. Tak boleh. Dia kira satu kecacatan yang banyak, maka binatang itu tak boleh dijadikan korban. Tak jadi korban. Okey, itu bahagian telinga. Kalau peha ke ataupun body dia binatang tu, disebabkan bahagian tu besar, jadi kalau daging di bahagian peha atau mana-mana anggota yang besar, kalau daging dia kurang ataupun kita kata terpotong, kalau banyak tak sah. Yang terpotong tu banyak tak sah. Kalau sedikit boleh. Okey, banyak dengan sikit tu ukuran dia macam mana? Tengok dari jauh nampak. Contoh lembu tu dari jauh kita nampak memang jelas. Pasal apa peha ataupun kaki belakang dia tu kecil sebelah ataupun macam terpotong. Nampak tu dikira satu kecacatan yang tak boleh dibuat korban. Tapi kita tak perasan. Dari jauh tu tak perasan. Jauh tak adalah jauh sangat. Kalau jauh sangat memang tak nampak lah. Ini biasalah macam sini ke tiang ke kan. Yang betul boleh nampak. Maka kalau nampak potongan ataupun benda yang daging yang hilang tu, kiranya banyak benda yang hilang, tak boleh buat korban. Kalau tak nampak, maka dikategorikan sebagai sikit. Telinga beza. Telinga walaupun sikit dalam mazhab kita tak boleh. Sebab apa? Sebab telinga ni bahagian dia kecil je kan. Telinga tu kecil saja. Kalau peha, anggota yang lain dia tengok. Kemudian tidak boleh berkorban dengan binatang yang terputus ekornya, atau sedikit terputus sedikit daripada lidah dia, ataupun kantung susu dia, atau aliyahnya. Aliyah ni kambing biri-biri punya lemak belakang tu apa kita panggil? Ekor tu, bukan ekor lemak dia lah tu kan. Terpotong benda tu terpotong. Ataupun separuh daripada telur dia hilang. Kena makan dengan binatang buas.
Makan separuh je, tinggal separuh je. Contoh jadi tu tak boleh dibuat korban. Jadi nak diiktibar ni, binatang ni nak diiktibar selamat dia sampai paras mana? Mestilah sebelum dua urat dia terputus, binatang tu masih selamat. Kalau kita sebelum sembelih, telinga dia tiba-tiba hilang terus, hilang satu daging, ataupun peha dia tak tahu terkena paku ke apa kan, bukan luka, memang hilang terus, tertarik, gugur terus, terpotong terus, bahkan dah nak sembelih dah tu, maka tak sah dibuat korban. Jadi yang diambil kira adalah kecacatan yang berlaku sebelum sembelihan, maka tak boleh buat korban. Kalau setelah sembelih, dah sembelih, baru dia punya kaki dia tempang, agaknya dia ayun-ayun kaki dia terkena kayu tu, patah terus, tak apa. Lepas dua urat, saya nak cerita, lepas dua urat tu terputus, lepas sembelih berlaku cacat, tak apa. Kalau sebelum sembelih cacat tu berlaku, kadang-kadang ekor tu kita kata, yelah kita korban ni setahun sekali je, jadi dia tombangkan lembu tu jauh daripada lubang tu, lubang tu lah darah tu kan, dia pun ramai-ramai tarik ekor lembu tu, tarik tertanggal ekor je ada, lembu kat sana lagi, tak boleh, terputus, jangan kata terputus satu ekor, kalau sebahagian ekor pun tak sah dibuat korban, tak sah dibuat korban. Kemudian binatang yang tertanggal semua gigi dia pun tak boleh, walhal gigi tu kita bukan makan pun gigi dia. Kenapa tak boleh? Pasal ada hadis Nabi, sebab kalau gigi dia tertanggal, maka dia akan memberi kesan kepada pemakanan dia lah. Jadi kurang sempurna, dia punya pemakanan tu kurang sempurna. Gigi tak ada, gongak semua, semua tak ada, jadi dia telan je lah, rumput tu telan je, ataupun tak boleh nak potong lah, susah lah. Jadi itu semua ada. Kesimpulan dia, tidak memadai maksudnya tidak sah berkorban dengan binatang yang ada kecacatan atau keaiban yang mengurangkan daging atau mana-mana bahagian yang dimakan. Kecacatan itu dikira sebelum proses penyembelihan berlaku. Walaupun sikit lagi nak sembelih tu berlaku cacat, dikira tak sah. Sembelih tu bolehlah sembelih, tapi tak dapat pahala korban. Itu ya. Jadi kalau lepas sembelih baru berlaku kecacatan, maka itu tidak dikira lah, tidak dikira. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian kita. InsyaAllah minggu depan kita masuk bab niat, pelaksanaan ibadat korban, dia punya niat dia. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.